kita juga nak bercakap tentang bagaimana dalam proses pengajaran dan juga pembelajaran dari rumah ataupun PDPR khususnya kepada pelajar yang berada jauh daripada kawasan bandar ataupun di kawasan yang mungkin di luar bandar, khususnya kepada masyarakat orang asli, apakah yang boleh dilaksanakan oleh JAKWA khususnya dalam membantu memastikan agar perkara ini dapat dilaksanakan secara bersama. Dan untuk kita bercakap lebih lanjut, kita terus saja bersama dengan Profesor Dr. Julie Edo, Ketua Pengarah Jabatan Kemajuan Orang Asli JAKWA. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi. Ya, Prof, apakah dalam kita berdepani Perintah Kawalan Pergerakan ini usaha-usaha yang dilakukan oleh pihak JAKWA untuk memastikan agar para pelajar dalam kalangan masyarakat orang asli tidak terjejas disebabkan oleh pandemik COVID-19 ini? Okey, terima kasih Ismail. Salam sejahtera. Selamat pagi penonton dan hormati sekalian. Ya. Dalam merencana atau membicarakan tentang pendidikan orang asli, dia punya owner kepada program ini adalah Kementerian Pendidikan. Ya. Kita tengok dari sudut sekolahnya, gurunya, pedagogi, curriculum, silibus, itu owner dia adalah Kementerian Pendidikan. Dan dalam hal memajukan ataupun memastikan pendidikan orang asli ini dapat dilaksanakan dengan berkesan, JAKWA memainkan peranan untuk menyokong dan mendukung setiap gerak kerja KPM dalam menyampaikan pendidikan kepada orang asli. Semasa pandemik COVID-19 ini, JAKWA menyerahkan kepada inisiatif pihak sekolah dan juga pihak kementerian untuk mengemukakan program kepada kita. Dan kemudian kami akan menyokong program itu. Misalnya baru-baru ini kita telah mengadakan mesyuarat dengan pejabat pendidikan daerah Gua Musang dan juga guru-guru besar yang mengajar di sekolah orang asli di Gua Musang itu tentang apakah perkara-perkara yang boleh disumbang atau dibantu oleh orang asli dalam memastikan anak-anak orang asli di kawasan pedalaman itu tidak tercicir. Dan dalam mesyuarat itu telah diputuskan bahawa JAKWA dikendaki ataupun perlu untuk membantu dari segi penyediaan kertas A4, menyediakan mesin fotostat, menyediakan kenderaan untuk mengangkut bahan-bahan pengajaran itu ke kawasan pedalaman dan kemudiannya membantu pihak KPM untuk mengumpul bahan-bahan tersebut. Dan dalam hal ini Ismail, saya berpendapat bahawa anak-anak di kawasan pedalaman itu mestilah kita pantau, mestilah kita bimbing dalam proses pembelajarannya. Jadi sekiranya guru-guru itu tidak cukup, kami akan mengambil inisiatif barangkali untuk melantik pegawai kami yang ada untuk membantu. Dan sekiranya pegawai kami itu juga tidak cukup, kami boleh melantik orang-orang tempatan sebagai kontrak untuk memastikan pemantauan bimbingan ini diberikan dengan betul kepada anak-anak di kawasan pedalaman. Sebab anak-anak kita faham kalau kita tak bimbing, kalau kita tak pantau, mereka akan bermainlah. Jadi itu dari sudut jangka pendeknya. Malah saya berterima kasih kepada beberapa sekolah malam tadi. Kita tengok ada sekolah di Ulu Tembelik misalnya yang telah pun mengambil inisiatif menghantar bahan pengajaran ini sendiri ke kampung orang asli di Kampung Bantal misalnya. Begitu juga di Negeri Sembilan, sekolah kebangsaan Putra juga guru-gurunya pergi ke kampung untuk mengajar ataupun untuk melaksanakan PDP ini di kampung-kampung. Itu untuk jangka pendeknya Ismail. Untuk jangka panjang barangkali kita akan berunding dengan SKMM untuk memperbanyakkan menara telekomunikasi kawasan pedalaman. Jadi dari segi peralatan elektronik untuk PNP ini kita bolehlah angkat permohonan tambahan atau permohonan khas untuk memohon
kerajaan menyediakan gadget ini kepada murid-murid di kawasan pedalaman dan kawasan-kawasan lain. Ya, Prof, dalam hal ini juga bagaimana motivasi dalam kalangan para pelajar, dalam kalangan masyarakat orang asli ini dapat ditingkatkan ataupun dipulihkan dalam kita mendepani Perintah Kawalan Pergerakan, kerana kita sedia maklum mungkin dengan kekangan guru untuk pergi ke stesen-stesen mengajar masing-masing ataupun untuk terus berhubung dengan murid-murid mereka. Ini kita akan kita akan bekerjasama dengan sekolah lah untuk melaksanakan bersama-sama tugas atau peranan kita untuk memberi motivasi ya. Pegawai-pegawai kita yang ada di tiap daerah itu akan kami gerakkan. Di samping itu, di kampung itu sendiri, Ismail ya, ada terdapat JPKKOA, Jawatan Kuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung Orang Asli. Dan kita akan gerakkan jawatan kuasa ini juga untuk membantu JAKWA, untuk membantu Kementerian Pendidikan, khususnya guru-guru yang ada berhampiran kawasan mereka itu untuk bersama-sama memberi motivasi kepada anak-anak dan juga kepada ibu bapa sebenarnya supaya tidak putus asa. Walaupun dalam keadaan kekurangan, dalam banyak kekangan yang kita hadapi, barangkali tidak cukup alat untuk pengajaran, tidak cukup gadget, tapi kita akan gerakkan jawatan kuasa kemajuan dan pembangunan dan keselamatan kampung ini untuk membantu kita, untuk membantu pihak sekolah untuk memberi motivasi kepada pelajar-pelajar kita di kawasan pedalaman. Begitu juga Tok Batin. Ya. Batin-batin ini akan kita gerakkan juga sebab batin ini ketua masyarakat, mereka ini dihormati dan juga nasihat mereka biasanya diikuti oleh anak-anak buah. Ini juga jentera kita yang ada di kawasan pedalaman itu yang boleh kita utilisekan untuk membantu kerajaan dalam melaksanakan pembelajaran, pengajaran dan pembelajaran di semasa pandemik ini. Prof, sudah pastinya fokus pihak KPM adalah untuk memastikan penumpuan kepada para pelajar yang akan menduduki peperiksaan utama. Jadi di pihak JAKWA juga bagaimana peperiksaan utama ini boleh dipersiapkan kepada para pelajar dalam kalangan masyarakat orang asli supaya fokus mereka terhadap peperiksaan ini dapat dipulihkan dan juga diberikan satu penumpuan yang lebih jelas. Ya, itu soalan yang sangat berat Ismail nak dijawab. Tapi apa pun macam saya kata tadi, perkara ini bergantung kepada kreativiti inisiatif pihak sekolah lah. Kami akan membantu. Sekiranya pelajar-pelajar itu perlu dikehendaki berpindah ataupun duduk di asrama, kita akan membantu memastikan SOP itu diikuti. Misalnya kita akan menyediakan face mask, kita akan menyediakan hand sanitizer, kita akan menyediakan makanan yang secukupnya, kita akan menyediakan berbagai-bagai. Tetapi dari aspek pengajaran dan pembelajaran itu bergantung kepada kreativiti anak-anak, guru-guru dan pihak sekolah. Dan sekarang ini kalau kita tengok dengan gambar-gambar ini juga agak berleluasa Ismail ya, anak-anak orang asli terpaksa mencari tempat-tempat yang ada sedikit signal ya untuk meneruskan pembelajaran ini. Untuk jangka pendek memang kita tak dapat membantu lah. Cuma untuk jangka panjang itu barangkali pihak SKMM itu boleh menyediakan tower telekom tower yang lebih banyak lah. Setakat ini inilah caranya. Cuma sekiranya masyarakat itu di sebuah kampung itu dapat mengenal pasti tempat yang ada signal, jabatan atau JAKWA boleh mengambil inisiatif untuk membantu menyediakan pondok misalnya di kawasan-kawasan tersebut. Ini di peringkat kita nak buat tinjauan dahulu. Saya dah minta pegawai-pegawai saya di peringkat daerah untuk masuk ke kampung-kampung dan mengenal pasti kawasan-kawasan ada signal itu untuk kita bina pondok yang boleh digunakan untuk anak-anak belajar melalui modern gadget ini, tablet atau handphone dan sebagainya.
Satu perkongsian yang baik, terima kasih diucapkan kepada Profesor Dr. Julie Edo, Ketua Pengarah Jabatan Pengajuan Orang Asli JAKUA, kerana berkongsikan dengan kami apakah yang sedang dilalui oleh anak-anak masyarakat orang asli ketika ini dalam tempoh PKP, dan juga terima kasih kepada JAKUA kerana dalam usaha dan juga komitmen untuk memastikan anak-anak masyarakat orang asli tidak tercicir dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan. Terima kasih Prof. Dr. kerana bersama kami. Okey, sama-sama Ismail, dan saya sedikit aja saya berharap masyarakat orang asli di dalam sana walaupun agak jauh daripada pergaulan dan sebagainya, tetapi saya harap kita sentiasa mematuhi SOP, dan yang penting kita jaga kita. Terima kasih Ismail. InsyaAllah. Terima kasih atas pesanan dan juga nasihat itu Prof. Dr. kerana bersama dengan kami pada pagi ini.